Evolusi KKL Evolusi. Kau nak kenapa? Serabut lah aku tengok kau ni. Aduh. Apa ni? Aku tengah cik kereta ni tu. Kereta lama aku tu, CRZ tu. Aku kena tukar. Kenapa? Last PKP. Dua-dua banyak duduk rumah. Quality time. Bini aku mengandung. Okey. Beranak. Of course lah. Beranak 3 bah. Memanglah rezeki alhamdulillah kan. So, bukannya 2 terus 4 sekarang ni. 4 dah anak. So apa masalah dia? Aku kena cek kereta lain lah yang sesuai dengan jiwa aku sekali lah untuk family semua. Oh, tu masalah lah sekarang ni. Masalah abang. Masalah saya, masalah saya. Saya pun banyak masalah. Saya ada banyak masalah lagi. Bosan aku dengan kau ni. Dah. Nanti kita bincang. Hari ini kita nak bercerita tentang evolusi multi-purpose vehicle (MPV). Secara generalnya, MPV ni adalah sebuah kenderaan one box sama ada 6, 7 ataupun 8 seater. Pada tahun 90-an tu, istilah MPV ni tak wujud lagi. Masa tu dia orang panggil minivan. Pada zaman tu, ada apa tu? Ada Light Edge, ada Ford Econovan, ada Mitsubishi Delica, ada apa lagi? Mazda Bongo, banyak lagi lah. Tapi masa tu dia tak panggil MPV lagi. Pada zaman moden ni, barulah dia panggil MPV. Dan pada zaman moden ni, terbitlah pula beberapa subkategori. Ada mini MPV lah, ada compact MPV lah, macam-macam tu. Dan hari ini, kita nak bercerita khusus tentang MPV daripada jenama Honda. Kita tengok dulu latar belakang dan juga sejarah kelahiran MPV Honda. Pada 1994, Honda mengeluarkan MPV dia yang pertama iaitu Honda Odyssey RA1. Ia adalah sebuah MPV full size 7-seater yang dibuat berdasarkan platform Honda Accord. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia ialah suspension ni memang independen depan belakang dengan 3 baris tempat duduk, 7 kerusi. Ia merupakan sebuah MPV full size yang sangat selesa untuk keluarga pada eranya. Kita kena ingat, pada 90-an ia adalah era bubble ekonomi Jepun yang mana kebanyakan pengeluar dari sana menghasilkan inovasi pelbagai jenis kenderaan termasuklah MPV. Selain daripada Odyssey ni, Honda ada banyak lagi. Dia ada Stepwagon, dia ada Elysian, macam tu lah. Menjelang tahun 2000, apabila permintaan MPV ni semakin tinggi, Honda tidak ketinggalan. Dia pun mereka bentuk MPV yang lebih kecil, subcompact MPV. Siapa yang masih ingat masa tu keluar Honda Freed 3 row MPV. Kemudian ada Honda Stream yang dibuat daripada platform Honda Civic, pun 3 row 7-seater, 6-seater. Kemudian ada Honda Edit. Kami letak link dekat bawah tu, Honda Edit 6-seater MPV juga tu kategori dia. Tetapi semua produk yang saya sebutkan tadi dibangunkan di Jepun. Bila dia buat dekat Jepun, memang harga dia mahal lah, dan semuanya berharga RM100,000 ke atas. Kemudian Honda pun sedar pasaran MPV, SUV ni dia besar dekat ASEAN. Kita kena buat something lah. Kita mesti buat untuk negara ASEAN sebuah MPV 7-seater pada harga Honda City. Boleh tak? Jawapannya, boleh. Maka lahirlah Honda BR-V. Honda BR-V ni dibangunkan oleh Honda R&D Asia Pasifik yang terletak di Thailand, sebab diorang ni sedar bahawa pasaran MPV dekat negara Asia ni memang besar. Kena ada produk yang khusus untuk pasaran kat sini. Honda bertindak berani dengan melahirkan Honda BR-V, sebuah MPV dengan gaya crossover, dengan gaya utilitarian. Honda membuat gaya yang sangat berani. Bayangkan sebuah MPV dengan gaya SUV dengan ada body cladding, ada roof rail. Bentuk dia memang nampak sangat maskulin sekali. Dan yang terkini, mereka buat facelift pada model yang terbaru. Apa beza model facelift ni? Kalau tengok lampu depan dia tu, dia dah smoke sikit. Dekat grill radiator depan tu, dia dah ada satu bar yang besar kat tengah chrome tu. Dia lebih nampak ke SUV-an berbanding yang dulu. Tapi tahu tak apa kelebihan sebuah kereta Honda? Honda, the master of interior. Walaupun daripada luar kita nampak BR-V ni tidaklah berapa besar sangat, tapi bila kita masuk kat dalam dia, wah, dia punya legroom, dia punya headroom, memang kita rasakan yang ini sebuah MPV yang luas. Lagi satu, dia ada semua features yang MPV lebih besar ada, ataupun features yang ada pada Honda City, pada Honda Jazz, pada harga yang hampir sama dengan City dengan Jazz tadi.
Contohnya, dia dah pakai keyless, dia dah ada push start button, dia ada player 7 inci, dia ada aircon digital, dia ada aircon belakang dan bermacam-macam lagi. Dan juga walaupun penggayaannya adalah ke arah crossover dan SUV, tetapi sebenarnya ground clearance dia ni rendah je. Jadi bila kita nak bawa family, contoh budak kecil nak melangkah masuk, orang tua nak melangkah masuk, tak ada masalah langsung. Kalau dah kita bawa keluarga, dah tentulah ada budak kecil kan. Yang bagusnya tentang BRV ni, dia dalam dia dah memang colour hitam. Cuma untuk facelift ni dia dah datang dengan trim-trim merah yang lebih cantik dan juga lebih sporty. Sebagai sebuah MPV, kenapa penting colour hitam ni kat dalam? Okey, ini MPV tuan-tuan, bukan kereta biasa. Bila kita bawa budak kecil ni kadang-kadang dia tak dengar cakap kita. Dah masuk kereta, barulah masa itulah nak minum Milo lah, nak makan kerepek pisang lah apa semua. Kalau colour cerah, confirm sekejap je nampak berkurang. Bukan itu saja, untuk model facelift ni, pillar B dengan pillar C tu pun dia dah buat colour hitam. Dulu, yang dulu sebelum facelift tu dia colour beige tau. Dan tahukah anda, untuk price point BRV ni dia menawarkan antara kapasiti simpanan luggage yang terbesar dalam kelasnya. Enjin dia power ke? 1.5 Source VTEC 120 PS dan juga transmission CVT. Okey lah untuk sebuah family car. Enjin performance dia ni adalah antara yang best in its class yang datang tu dengan pedal shift tau. 1.5 Road-Tech pun murah. Dari segi harga, kereta ni bawah 100,000. Dan untuk kategori bawah 100,000, ia adalah antara SUV yang sangat mampu milih. Waranti pun 5 tahun tau. Macam mana? Nak beli? Okay, BRV ni salah satu model yang family approved car. Macam tu lah lebih kurang kan. Semenjak dia launch pada 2017, sebanyak 40,000 unit BRV telah terjual di Malaysia. Bukan kaleng-kaleng tau. 40,000. Pak, tak sangka lah Pak, konten kau ni menyelamatkan masalah aku lah Pak. Okay. Aku dah nak lego dah aku punya CRZ aku. CRZ. Okey, kalau abang nak tahu, Honda ni lagi satu. Walaupun dijual banyak kereta, dia punya pusat servis semua tu, dia sama naik je. Dia sama banyak je dia buka kan. So, after sale tak ada masalah lah. Lagi satu kalau abang nak tahu, Honda dia punya resale value bang memang baik lah. Termasuklah juga BRV ni. Kalau pada yang kat luar sana yang mungkin dia pakai sedan ke, pakai hatch ke kan, mungkin kalau nak upgrade 7 seater, boleh consider BRV ni. Come on lah, I love H man. So macam mana CRZ tu? Jom lah pergi showroom. Showroom dah buka. Okey, CRZ tu abang jual kat saya nak masuk K20 Type R. Okey, on. Kau ambil, lagi senang aku nak cerita.